A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat bersama-sama pada hari ini, diberi ruang, peluang untuk kita insya-Allah meneruskan perbincangan kita mengenai kitab Duhai Hatiku, Ingatlah Allah. InsyaAllah seperti biasa, sebelum kita mulakan perbincangan kita, pengajian kita, insyaAllah kita mulakan dengan umul kitab dan berdoa dan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat apa yang kita doakan, apa yang kita selawatkan, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk memahami ilmu yang akan kita bincangkan nanti, dan juga Allah SWT akan juga memberi kita kefahaman yang benar, insya-Allah. Mudah-mudahan ini dapat menjadi manfaat dan memberi panduan serta pedoman dalam perjalanan kehidupan kita, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rasulullah, ya Habibullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warudina warudhu anna ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima serta memberkati apa yang telah kita doakan, apa yang kita bacakan, insya-Allah. Amin. Baik, insya-Allah kita akan terus sambung pengajian kita mengenai Duhai Hatiku, Ingatlah Allah. Segala nasihat, panduan, huraian yang telah ditulis oleh Tuan Pengarang yang merupakan guru saya sendiri juga, insya-Allah, Tuan Syekh Muhammad Nur bin Abdul Rahman. Insya-Allah kita sambung setakat mana yang telah kita berhenti pada sesi yang lepas, insya-Allah. Baik, mari kita lihat apa kata pengarang. Pengarang telah memetik ayat Al-Quran yang telah dimasukkan dalam kitab ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 214.
yang bermaksud, adakah kamu kira bahawa kamu akan masuk syurga dan tiada akan datang, yakni ujian kepadamu seperti yang telah didatangkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka itu ditimpa kemiskinan dan kemelaratan yang sangat, dan mereka gemetar, yakni diuji ancaman musuh. Begitu kata pengarang petik daripada surah Al-Baqarah ayat 214. Ada sambungan lagi ayat ini sebenarnya, iaitu sehinggakan mereka ini diuji, bahkan rasul di kalangan mereka waktu itu pun, dan juga orang-orang beriman waktu itu pun, mereka bertanya kepada Allah, bilakah pertolongan Allah SWT akan datang? Kerana hujan tu terlampau kuatnya, mereka tu diuji. Kalau ikutkan ayat ini, diuji begitu. Kemudian Allah SWT menjawab di akhir ayat ini, ujian pertolongan Allah SWT itu sangatlah dekat. Begitulah Allah SWT mententeramkan dan menenangkan orang-orang yang beriman. Baik, apa yang kita dapat lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya sangat kasihi dan disayangi Allah dan Rasul sekalian, jelas daripada ayat ini bahawa kita semua orang beriman pasti akan diuji. Kita akan diuji bagaimana tahap keimanan kita, sejauh mana keimanan kita. Kalau di dalam peperiksaan, seorang murid tadi akan diuji sejauh mana tahap pengetahuan dan ilmunya. Tetapi di dalam kehidupan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita sejauh mana tahap keimanan kita, sama ada kita lulus atau tidak. Jika kita lulus ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah kita akan dikatakan dapat naik ke satu peringkat yang lain. Nafsu kita pun dapat naik ke satu peringkat yang lain. Kalau tuan-tuan ada belajar tentang nafsu, majoriti ulama memberi pandangan bahawa nafsu itu ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ialah nafsu amarah. Nafsu ini orang kata ibaratnya nafsu gila lah. Nafsu amarah ini bukan saja suka marah, segala sifat-sifat buruk ada pada dia. Buruk saja lebih kurang. Begitulah mudah fahamnya. Kemudian peringkat yang kedua yang dimiliki oleh rata-rata orang-orang Muslim, iaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ialah satu golongan mereka yang mudah melakukan dosa, boleh dikatakan juga suka melakukan dosa ataupun cepat terjebak dengan dosa, namun ada tapinya. Walaupun begitu, dalam hati mereka ada keinsafan. Mereka sedar cepat atau lambat terpulang pada rahmat Allah SWT dan kebersihan hati mereka sendiri. Begitu. Tapi pokoknya mereka itu masih lagi ada kesedaran. Dan nafsu ketiga ialah mereka orang yang tahap yang dipanggil sebagai nafsu mutmainnah, iaitu nafsu hati yang tenang. Nafsu ini di peringkat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Taala sebagai satu golongan orang yang meredai Tuhannya dan juga diredai oleh Tuhan. Kerana apa? Kerana berkat daripada perbuatan amal soleh mereka itu. Baik. Daripada sini juga kalau kita lihat bahawa takkan semua orang terlepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu Taala. Pasti dan pasti untuk melihat layakkah tidak kita ini dikatakan sebagai orang-orang yang betul-betul beriman. Kalau kita dakwa kita orang beriman pun, kita kena buktikan layakkah kita ini. Saya teringat kalau dalam kaedah amalan zikrullah, dia ada satu amalan yang dinamakan amalan nafi isbat. Kalau amalan nafi isbat ini, murid ataupun salik tadi akan dilatih bahawa mereka ini sanggup atau tidak untuk sentiasa mengisbatkan Allah, untuk terus menegakkan rasa mentauhidkan Allah walaupun dalam keadaan nafasnya telah terputus. Ataupun kalau untuk pengamalan kehidupan dikatakan dalam keadaan kita diuji yang sangat-sangat. Waktu saat kita diuji yang teruk-teruk tadi, nak tak ataupun masihkah kita lagi percaya pada Allah? Begitu juga dalam kehidupan tadi, Allah SWT uji kita. Allah Ta'ala uji berdasarkan kemampuan kita sebenarnya. Sebab Allah SWT dah kata la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji hamba-Nya melebihi kadar kemampuan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti menguji kita sesuai dengan tahap kita dan berdasarkan kasih sayang-Nya. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala mahu melihat adakah benar kita ini masih lagi percaya pada Allah saat kita diuji dengan lapar, saat kita dikepung oleh musuh, dikepung oleh, kalau dalam sekarang mungkin kita tidak berperang, kita dikepung oleh golongan-golongan toksik di tempat kerja dan sebagainya. Adakah kita masih lagi yakin dan percaya pada Allah untuk kita terus menegakkan kebaikan, untuk kita percaya bahawa Allah tidak akan tinggalkan kita? Di sinilah kuncinya. Kita harus berjuang dan terus berjuang. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul kira sebagai orang yang beriman, insya-Allah. Baik, sidang penonton yang sangat saya kasihi, lagi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sambung, kita lihat apa yang dikatakan oleh pengarang. Pengarang masih lagi meneruskan memetik ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 142 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang bermaksud, bahkan adakah kamu kira, yakni kita, bahawa kamu akan masuk syurga saja, sedangkan Allah tidak mengetahui, yakni belum disahkan orang-orang yang berjuang di antara kamu serta mengetahui orang-orang yang bersabar. Bermaksud di sini, apakah kita sangka kita ni akan terus saja masuk syurga tanpa Allah SWT uji kita, melihat siapa dia yang betul-betul sanggup berkorban, berjuang di sisi Allah, dan siapa juga yang betul-betul bersabar saat Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Sabar menandakan seorang itu percaya pada Tuhan. Sebab apa? Mereka ini tidak mudah melata, mereka menerima dan mereka menegakkan kebenaran bahawa takdir Allah tadi, baik atau buruk, semuanya baik untuk diri mereka. Seperti mana yang biasa saya sebutkan, seperti dalam sesi-sesi sebelum ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kita bahawa apa saja, yakni beruntunglah orang mukmin, apa saja yang berlaku pada mereka semuanya baik. Sama ada nikmat itu sendiri baik, ataupun jika mereka diuji dengan kesakitan, kesedihan dan sebagainya, itu pun baik. Sebab Allah SWT tidak akan pernah menyiksa hamba-Nya. Apa kita, kalau saya ingat, guru saya selalu menyebut, apa kita rasa Tuhan itu suka ke saja-saja uji kita, saja-saja menyakitkan kita ataupun merisaukan kita? Tidak. Allah SWT Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Allah SWT tidak akan pernah saja-saja nak sakitkan hati kita, suka-suka untuk buat kita sedih. Tidak. Allah SWT Tuhan yang maha baik, yang sangat menyayangi hamba-Nya, yang sangat memahami, merasai, ataupun kalau bahasa sekarang kata menjiwai perasaan hamba tadi. Allah SWT tahu. Sebab Allah SWT lah menciptakan kesedihan, Allah SWT lah yang menciptakan rasa suka, Allah SWT lah yang menciptakan menangis. Jadi bukan saja Allah Taala tahu, dia faham bagaimana rasa hamba tadi. Sebagai Tuhan yang Maha Penyayang, apakah Tuhan yang Maha Penyayang tadi sanggup melihat hamba-Nya tadi sedih tanpa sebab, berduka tanpa sebab? Sudah pasti tidak. Apa yang Allah SWT kurniakan, ujian tadi, pasti dan pasti untuk menguatkan hamba itu tadi. Bukan kerana ada apa-apa, orang kata kalau bahasa kita, bukan kerana ada apa-apa niat jahat. Tidak. Maha suci Allah daripada segala kelemahan, Maha suci Allah daripada segala kekurangan, Maha suci Allah daripada perbuatan yang sia-sia. Allah SWT bersih, Maha bersih daripada segala sifat-sifat tadi, segala kekurangan tadi. Alhamdulillah, syukur, Masya Allah. Baik, di sini kalau kita lihat daripada ayat ni, Allah SWT bukan saja uji kita untuk lihat sejauh mana kita percaya, yakin dengan ketentuan Tuhan, tapi Allah SWT juga nak lihat
Sejauh mana kita sanggup berkorban untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan agama Allah dan hukum Allah. Di sini tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang saya kasih sekalian, inilah kunci ataupun puncak amal ibadah seseorang hamba, iaitu pengorbanan. Kalau kita lihat dalam surah Al-Quran, surah yang sangat pendek, apa kata Allah SWT dalam surah Al-Pendek ni, surah Al-Kawthar, Allah SWT berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah SWT, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kami kurniakan kepadamu nikmat yang banyak. Begitu. Fassalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan lakukanlah korban, ataupun dia mengatakan sembelihan. Baik. Di sini kita nak lihat, kerana banyaknya nikmat Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala berikan kepada baginda Rasulullah. Bukan pada baginda Rasulullah saja ke? Al-Quran itu pengajarannya untuk semua, kepada kita juga. Allah SWT kurniakan terlalu banyak nikmat pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernafas, nikmat masih hidup dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang hari ini kita sakit, tetapi masih lagi bernafas. Termasuk dengan adanya ruang kita bernafas, ada lagi ruang untuk kita memperbaiki kehidupan, memperbaiki amal kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima kita. Masya Allah, besar nikmat Allah. Tetapi apa yang kita beri, di sini Allah SWT ajar, di sini Allah SWT didik. Allah SWT ajar, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan lakukanlah korban. Ada yang mengatakan sembelihan, tapi tafsiran sembelihan itu kita simpan. Di sini kita nak pegang korban. Apa yang dikatakan dalam ini, korban merupakan satu puncak amal, puncak pengabdian seorang hamba. Kerana apa? Kerana dengan berkorban, dia mengorbankan kehendaknya, dia mengorbankan sifat keakuan tadi untuk menjadikan dirinya benar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan berkorban tadi, mereka membuang kepentingan diri, mengutamakan hamba-hamba Allah yang lain berbanding dengan sifat kepentingan dirinya, mementingkan, mendahulukan keutamaan dalam beramal berbanding dengan kehendak-kehendak yang lain yang tidak mustahak. Itulah puncak pengorbanan. Puncak amal seorang tadi ialah dengan berkorban. Dengan berkorban sahajalah dapat memotivasi, mendorong seseorang hamba tadi menjadi hamba yang sebenar-benar hamba. Sebab secara tak langsung, orang yang berkorban, dia akan memiliki satu sifat mahmudah. Bukan saja baik, sifatnya baik, dia juga dengan sifat soleh tadi, dia juga menjadi seorang yang musleh. Soleh dan musleh, seorang yang baik dan juga memberi kebaikan kepada orang lain, mengedepikan kepentingan diri. Bukan juga dia jadi mementingkan keperluan orang lain, mengutamakan keutamaan orang lain. Dia juga mengutamakan ibadah, ubudiyah, ketaatan kepada Allah SWT berbanding kehendak hatinya. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang kasih sekalian, lagi disayangi oleh Allah dan juga baginda Nabi Muhammad SAW, mari kita lihat lagi apa pula yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, yakni dalam hadis kursi, yang bermaksud barang siapa yang tidak redha dengan qada, yakni hukum, dan qadar, yakni takdirku, maka ambillah Tuhan selain aku. Na'udzubillah min zalik. Betapa kerasnya peringatan daripada Allah SWT. Jika kita sebagai hamba, sebagai orang yang beriman, kita mengaku kita beriman, kita mendakwa kita beriman, tetapi bila saja Allah SWT menurunkan hukumnya, bila mana Allah SWT menentukan takdirnya ke atas diri kita, maka kita menolak, kita tak menerima. Malah kadang-kadang bila berlaku sesuatu yang buruk itu, kita mengeji, kita memaki, mencaci Tuhan. Sampai ada separuh
berani mempersoalkan Tuhan. Kenapa saya ya Allah? Kenapa tidak orang lain? Kenapa Tuhan buat saya macam ni? Seolah-olah dia pandang, individu tadi memandang zalim sangat Tuhan pada dirinya, tak sayang langsung Tuhan padanya. Sedangkan Allah SWT Tuhan yang maha penyayang. Allah SWT Tuhan yang sangat baik. Kalau kita rasa ibu kita sangat penyayang, sangat pengasih kepada kita, ketahuilah bahawa Allah SWT lebih sayang, lebih kasih, lebih menjaga hamba-hambanya. Kalau Allah SWT tak jaga kita, tidak lagi kita dapat hidup hari ini. Kalau Allah SWT tak beri kita perlindungan, mungkin kadang-kadang kita pun dah rosak tubuh badan kita. Tetapi hingga ke hari ini, Allah SWT memberi kita penjagaan. Walau banyak mana dosa kita buat, walau macam mana bergoyangnya hati kita, iman kita kepada Allah, tapi atas dasar Rahman dan Ar-Rahim Allah, tetap Allah SWT sayang, tetap Allah SWT jaga. Di sinilah kita harus insaf, kita harus sedar, dan kita harus perbaiki iman kita, amal kita. Kita tunjukkan tanda syukur kita kepada Allah. Kita tunjukkan rasa kasih kita pada Allah. Ya Allah, terima kasih kerana jaga hamba selama ini. Ya Allah, terima kasih kerana banyak memberi saya kebaikan, memberi saya manfaat, menjaga makan dan minum saya, kesihatan dan keselamatan saya. Sakit saya Engkau sembuhkan, jahil saya Engkau beri saya ilmu, Engkau alimkan, dan sebagainya. Syukur kita kepada Allah di atas nikmat kita. Sentiasa kita belajar redha dengan hukum dan ketentuan Allah. Sebab Allah SWT dah beri peringatan. Sanggup tak kita? Mana ada Tuhan selain Allah? Kalau Allah SWT dah buang kita, wal'iyadzubillah, pasti Allah SWT tidak akan buang hambanya. Allah SWT sentiasa menerima. Tapi ini sebagai contoh. Kalau Tuhan tidak memandang kita lagi, di manakah lagi tempat kita nak bergantung? Sebab dialah yang mentadbir alam ini. Hanya dialah sahaja yang memegang kunci kerajaan langit, kunci kerajaan mentadbir alam ini. Semuanya ada pada Allah. Kalau Allah SWT tidak memandang kita, tidak memberi kita rahmat, keberkatan dan rezeki, malanglah kita hidup di dunia ini. Ibarat seorang yang buta di tengah padang pasir di malam hari, meraba-raba mencari jalan keluar. Sedangkan Tuhan itu maha dekat, tetapi kita tak nampak. Kita rugi dalam kehidupan kita. Wal'iyadzubillah min zalik. Sidang penonton yang saya kasihi lagi dihormati sekalian, insya-Allah kita tangguh pengajian kita hingga pada sesi kali ini. Pada tahap ini, insya-Allah pada muka surat ini, perenggan ini, kita akan sambung pengajian kita pada sesi akan datang, insya-Allah. Pastikan kita mudah-mudahan sentiasa kuat beramal, istiqamah, perbaiki diri. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati, insya-Allah. Baik, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul Asr, dan juga berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. InsyaAllah sama-sama kita ingat bersihkan hati, Allah kasihi, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.